Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Kompleks Museum Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalang. Tiang ini adalah tiang kubur pengebumian kedua yang dianuti oleh agama animisme di Sarawak. Keutuhan tiang ini dibuat dari kayu belian. Inilah tiang pengebumian. Artifak tiang pengebumian kedua ini merupakan artifak yang digunakan oleh kumpulan etnik yang mempunyai kebudayaan yang sama di Sarawak. Mereka ialah etnik Punan, Sekapan, Kejaman dan Melanau. Keliding ialah tiang berukir penuh, manakala Jurunai ialah tiang yang mempunyai ukiran yang sedikit. Dalam bahasa Punan, keliding disebut sebagai keliring. Tabi ipu, tabi ini, tabi atu. Nyabe maaf ini, akau itu wane umi, akau ada bayi awadat, akau nyabe izin keman ke aw ini. Bak meba, bak mekiang, kain tabu nawi tau, bak gue, bak tile, gak adik kakak telau asama-sama. Jika ya mula puun adat bangsa telau amlanau. Jelaka udaya kau nyabe maaf ke aw ini, akau itu wane umi, ane ute. Nyabe lidung, nyabe tabun, keman ke aw. Mun beji salak sileh, wak kenderja melau. Mun beji wak kerangan wasibat melau lawi tau. Kak Melaka, kak menganya, toh atau dia sama-sama. Ambil apun ini. Bah ini melau jalan ke jam lo ini, bap pegui ke aw, mam jalan ke aw, bap naban ke aw, kak medeg ke dia, kak mengedia, kak naban, kak menyagam. Di Museum Sarawak ini, keliding dari Sungai Ud ini merupakan satu keliding yang menjadi daya tarikan kepada pengkaji sejarah dan orang awam. Macaulin merupakan anak Melanau yang sedang bermadah untuk membuka kain kuning yang menutupi keliding ini. Yang ini adalah artifak yang kita jumpa semasa mencuci, semasa kita buat proses-proses konservasi untuk keliding inilah. Salah satu adalah, mungkin yang kita nampak sini adalah satu cawan yang mana mungkin dulu adalah satu benda yang perfect yang sudah lama-lama dia akan pecah. Kita ternampak dia punya serpihan apa-apa semua. And then kita jumpa 5 biji manik di mana dia tak sama color. We cannot recognize apa jenis manik adalah. And then kemungkinan besar duit shilling yang kita jumpa adalah salah satu cara mereka untuk meminta bantuan atau meminta cara mereka untuk meminta buang bala, buang benda yang tak baik kan, untuk minta macam minta ini untuk mengubati orang tersebut. Di komuniti kami Punan lebih daripada 30 batang keliring. Maksudnya di sini dia bermula daripada kami. Okey, 30 batang keliring yang ada yang kami database kami pun persatuan ini merata tempat. Dia ada di Pilar. Di kawasan asal tadi yang Sungai Punan yang cakap tadi, salah satu lebih daripada 6 yang telah diangkat oleh pihak museum, letak di atas untuk dijaga dengan rapi dan baik. Tapi yang dalam sungai berterabur masih banyak. This mean clearing ini bukan wujud semenjak 100 tahun, 200 tahun, tidak. Saya rasa lebih 1000 tahun lepas kewujudan ini. Keliring, keludan dan salong ini adalah cara perkuburan yang kedua untuk kaum Punan. Pengebumian pertama membawa maksud apabila golongan laja meninggal dunia, maka mayatnya akan diletakkan di satu tempat dan memerlukan masa yang lama untuk perebutan. Sekurang-kurangnya dalam masa setahun atau 2 tahun. Seterusnya, tulang akan diambil dan disimpan di dalam tempayan.
Tempayan ini yang akan kita letakkan di atas keliring, keludan dan salong. Penghasilan keliring ini bukannya di waktu kita sudah meninggal dunia. Ia boleh dihasilkan seawal usia golongan bangsawan itu 20 tahun. Hal ini kerana untuk menghasilkan keliding ini, ia mengambil masa 5 hingga ke 10 tahun. Suka juga saya maklumkan sini, keliring itu tidak diletak di tanah perkuburan ataupun kami panggil tanah ayok, tanah ayok. Yang mana kuburan itu letak di satu tempat. Kalau sampai sekarang pun kita buat macam itu, tapi keliring tidak. Di mana rumah panjang dah, di situlah dah keletak. Keliding ini dipercayai mempunyai kesuciannya yang tersendiri. Kesucian keliding ini perlu dipelihara dengan melakukan upacara tertentu. Dekat sini kita boleh nampak kawasan muka yang kita tutup untuk beberapa lama ni kan. So dekat sini dia punya tempat semadian, tempat tempayan. So kita sekarang ni kita tak boleh nak terbalikkan dia sebab sekarang dulu kita nampak dia dulu terbalik and then sekarang kita nak nampak dia straight to the point. Kita dapat dia dari atas ke bawah. So tempat semadian dalam sini, tempat we call it jar tempat tulang tadi, tulang si mati ni lah akan terletak di dalam lubang ini. Selain keliding, di Muzium Sarawak ini terdapat satu objek budaya yang dikenali sebagai salong. Artifak ini juga mempunyai saiz yang sangat besar. Dipercayai monumen ini dibina secara berpasangan dan pada bahagian atasnya diletakkan satu pondok yang digelar sebagai salong. Semasa satu lawatan Edmund Leach, iaitu Land and Survey Director Sarawak pada masa 1947, dia menjumpa kelereng ini di dalam hutan dalam bentuk asal macam ini dan dia ada pondok dan itu dikatakan satu-satunya ada beberapa pol yang ada pada masa itu dan kita sangat bertuah kerana Sarawak Museum memperolehi melalui derma daripada orang Umar Kejaman Lasah dari kampung Long Segaham di Belaga. Tahun dia dijangka kelereng ini dibuat dalam tahun 1870-an dan dibawa ke muzium dalam tahun 1972. Untuk menjalankan proses ini, ritual juga perlu dijalankan dalam menghormati keluarga keturunan pemilik keliding. Upacara ini juga bertujuan untuk membantu melancarkan proses perpindahan artifak yang akan melibatkan banyak perkara. So ritual ini melibatkan waris kepada tiang pengkebumian tadi. So mereka menjalankan ritual adat lama mereka untuk kiranya memberitahulah dia akan berpindah ke rumah baru. Jadi selepas proses konservasi ini nanti, bila dia dibawa masuk ke dalam galeri dan didirikan, akan ada satu lagi ritual. Terdapat kisah seram dan tragik dalam membina jerunai atau keliding. Bagi masyarakat Melanau, untuk mendirikan satu tiang jerunai, seorang hamba yang dicampak hidup-hidup ke dalam lubang tanah yang dikambus untuk mendirikan tiang. Hamba yang dicampak tadi akan dihempap oleh jerunai bertujuan sebagai korban atau simah kepada semangat supaya tiang ini dapat didirikan tanpa sebarang masalah. Selepas hamba-hamba kepada golongan aristokrat kepada keliding ini dibiarkan mati, tulang-tulang aristokrat itu akan dimasukkan dalam tempayan ataupun kanan. Dipercayai semangat yang telah mati pada keliring ini akan menjadi jelmaan burung. Ini akan memudahkan perjalanan ke alam roh. Jadi untuk saya maklumkan juga, keliring kita yang ada di Sarawak ini, database kami lebih daripada 30. Tapi yang unik, yang cantik, yang saya amat berbangga, kita ada satu keliring daripada Sarawak ini, di kampung kita, diletak di sampai mana? US, Long Island. Tugas museum bukan setakat untuk membuat pameran, tapi untuk membuat connection between di antara
penduduk, komuniti atau pelawat datang ke muzium untuk menghayati artifak tersebut. Muzium menjadi satu tempat untuk memberi inspirasi dan di samping itu dapat mendidik para pelawat mengenai kekayaan warisan Sarawak. Inilah sekelumit tentang kebudayaan dan warisan tempatan, tentang pengebumian dan kepercayaan animisme pada zaman dahulu. Untuk membuat Yup Apoi, buluh yang bersesuaian perlulah digunakan. Alat ini digunakan untuk meniup api. Artifak ini dikenali sebagai Yup Apoi. Kelabit adalah antara etnik yang terawal menghuni Borneo. Mereka diberi nama Kelabit kerana berasal dari Sungai Labit atau Pak Labit dalam bahasa Kelabit. Dalam bahasa Kenyah, Pak Labit seakan bunyi Kalabit. Oleh itu, nama Kelabit akhirnya digunakan untuk merujuk kepada etnik ini. Mereka pada masa dahulu mengamalkan kepercayaan kepada animisme, iaitu mereka akan merujuk dan juga mentaksir gerak-geri dan bunyian haiwan-haiwan. Jadi mereka juga telah ataupun pernah mengadakan burak ate. Selepas itu mereka akan meniupnya dari masa ke masa, khasnya oleh kaum wanita. Ianya diguna kerana ia memudahkan usaha ini kerana si peniup tak perlu membokokkan badan dia, dan satu lagi ialah dia akan menjauhkan tubuh badan dari kepanasan bara api dan juga akan mengelakkan mata dia menjadi pedis oleh kerana terkena asap api. Masyarakat Tanah Tinggi Kelabit sangat terkenal dengan beras bario. Beras bario atau turut dikenali dengan nama beras adan ialah antara beras yang bermutu tinggi. Keenakan beras ini tiada tandingnya. Masyarakat Kelabit dan juga Lun Bawang menggunakan Yup Apoi untuk meniup dan menyemarakkan api. Orang dahulu memasak dengan menggunakan cara yang mudah. Jadi, makanan yang dihasilkan juga sangat mudah dimasak. Okey, lubak layak. Kita ambil daripada beras itu. Berasnya adalah beras merah. Kita tidak menggunakan beras putih sebab ada perbezaannya. Sebab beras merah ini adalah dia lebih lembut dan beras merah ini dia tidak manis. Kalau kita selalu pakai, kita orang tahu beras bario, betul? Sebab beras bario ada dua, satu putih, satu merah. Kalau beras putih itu dia lebih sesuai untuk kita makan nasi biasa saja sebab dia punya rasanya ada manis sikit. Beras merah rasanya tidak manis. Boleh kita makan dengan macam beras biasa juga, tapi ada beza rasanya. Sebab beras merah ada lembut sikit, jadi kita menggunakan beras yang merah. Jadi lubak layak itu maksudnya adalah nasi licang bungkus. Asal nubak layak ini adalah daripada suku kaum orang Ulu. Makanan tradisional mereka pada waktu perayaan sudah menjadi kewajipan untuk membuat nasi nubak layak kerana ini tradisi mereka dan dibungkus dengan daun. Dan ia memerlukan skill ataupun kemahiran untuk membuatnya, okay? Dan juga memerlukan kreativiti seseorang untuk menghasilkannya. So generasi muda sekarang mereka tidak terdedah kepada kemahiran-kemahiran ini. Untuk lebih mudah mereka akan mencari bahan alternatif seperti bekas plastik untuk digunakan sebagai pembungkusan. Harus diingat juga pembungkusan ini tujuannya sebagaimana yang saya telah maklumkan tadi, dia menambah rasa, menambah aroma dan nilai perubatan. Buluh yang selalu digunakan untuk tujuan ini ialah buluh bayuh. Dalam masyarakat Kelabit, buluh ini mempunyai saiz yang lurus
dan tebal. Purata ukuran atau saiz Yup Apoi ialah sekitar 1 kaki 8 inci dan berdiameter 1 inci. Pada masa dahulu, untuk menyediakan kudapan ini, Yup Apoi akan membantu memanaskan api. Dengan menggunakan dapur kayu, masakan ini ternyata menjadi lebih enak. Untuk membuat Yup Apoi, hanya buluh yang terpilih sahaja yang akan digunakan. Hal ini kerana bukan semua buluh sesuai untuk Yup Apoi. Dapur atau turtle dalam bahasa tempatan memainkan fungsi penting. Ianya bukan sekadar untuk memasak nasi dan lauk, tapi digunakan untuk memanaskan badan. Oleh itu, pemilik turtle dan rakan yang sama dalam satu rumah panjang akan berada di sekitar turtle untuk berbual sambil memanaskan badan. Purata suhu di dataran tinggi Kelabit adalah sekitar 26 darjah Celsius. Ini adalah kerana iklim di sana adalah sejuk. Kerana ketinggian dataran tinggi Kelabit ataupun Bario ialah purata 800 hingga 1000 meter dari paras laut. Jadi ini adalah tempat di mana mereka sering berkumpul kerana mereka akan bertukar cerita, pengalaman. Bahkan mereka juga akan membincangkan perkara yang agak penting untuk seluruh rumah panjang. Dan perkara ini dapat diadakan kerana dapur ataupun turtle di rumah panjang Kelabit tiada dinding. Bermakna, seseorang boleh berjalan dari turtle ke turtle tanpa batasan. Mereka juga boleh berbual dari semasa ke semasa kerana rekaan turtle ini. Lokasi turtle adalah di kawasan dapur, iaitu di belakang rumah panjang, bahagian belakang rumah panjang. Terdapat juga buluh yang digunakan untuk memasak masakan tradisi Bidayuh seperti esam dan juga pansuh bagi etnik Iban. Adapun buluh untuk Yup Apoi ini bukanlah buluh untuk tujuan kedua-dua masakan ini. Umur matang diperlukan untuk buluh itu supaya boleh ditebas dan dijadikan Yup Apoi. Perlu juga diambil perhatian. Buluh yang terlalu muda tidak sesuai untuk dijadikan Yup Apoi. Oleh itu, usia buluh yang matang lebih baik untuk tujuan ini kerana lebih tahan lama. Kreativiti telah membantu masyarakat Kelabit dalam menyediakan makanan. Yup Apoi yang dihasilkan telah banyak membantu anak Kelabit dalam menikmati makanan dengan penuh selera. Pintu rumah panjang ini diperbuat daripada kepingan kayu tebal. Pintu ini mempunyai corak yang unik. Inilah pintu kejaman. Orang kejaman adalah pribumi Sarawak dan kebanyakan mereka menetap di kawasan Sungai Kajang, iaitu di Sungai Balui di Belaga, Sarawak. Sejarahnya sangat menarik di mana orang kejaman ini adalah genocide survivor, terselamat dari penghapusan etnik. Di zaman James Brooke, era James Brooke, mereka ini telah membantu kaum Kayan untuk memerangi pihak British. Sebenarnya Kayan ni mereka meminta bantuan daripada kaum Lahanan, Sekapan dan sebagainya. Namun kaum-kaum lain tidak mahu membantu mereka. Hanya kaum kejaman yang sanggup membantu. Pintu ini diukir oleh orang kejaman untuk ketua besar bernama Sabang ketika mereka membina rumah panjang mereka
di Long Semuang, Belaga. Sabang kemudian tinggal di rumah panjang ini selama bertahun-tahun. Setelah dia meninggal dunia, anaknya Nyagu mengambil alih jawatan Ketua Kejaman. Semasa Nyagu mendirikan rumah panjangnya di Mak Uma di atas Long Semuang, pintu ini sekali lagi digunakan untuk rumahnya. Ketika dia meninggal, anaknya, Ketua Kejaman yang sekarang, Neh, mengambil alih dan dia seperti nenek moyangnya menggunakan pintu yang sama hingga sekitar tahun 1948. Ia kemudian disimpan di rumah bersama dengan barang-barang berharga yang lain untuk mengelakkan dari dilanda api. Dari semua reka bentuk, varian rekaan anjing adalah yang paling banyak dan paling kerap digunakan. Memang kejaman ni sangat unik. Okey, pertama sekali jika kita lihat di Museum Sarawak, kita akan lihat keliring tomb post yang sangat tinggi di hadapan Museum Sarawak. Itu adalah tomb post raja mereka dahulu. Jadi dari segi budaya, kaum kejaman ni sangat unik sebab mereka mengamalkan adat mudzu. Adat mudzu adalah adat menulang, iaitu apabila seseorang meninggal, mereka akan menyalai dia dahulu, biasanya di belakang rumah. Setelah lama menetap di Sungai Kajang, akhirnya etnik Kejaman telah berhijrah ke lembah Batang Balui dan muara Sungai Belaga bagi mencari tanah pamah yang subur untuk tujuan pertanian dan ingin hidup aman jauh daripada peperangan kaum yang pernah terjadi di bumi Sarawak suatu ketika dahulu. Penghijrahan inilah yang membawa kepada kewujudan etnik Kejaman di daerah Belaga sehingga ke hari ini. Kalau bahasa Inggeris crude, design dia lebih kasar. Itu yang saya lihat untuk etnik Kejaman punya pintu di muzium. Ada dua makhluk yang mana kepala dia berada di bawah, satu kepala dia berada di atas. Orang kata dia anjing, asu ataupun aso. Benda itu berkemungkinan ialah makhluk dari dunia lain. Dan kenapa dia macam satu kepala di atas, satu kepala di bawah? Berkemungkinan dia cuba untuk bercakap tentang balance. Yang mana ini kita dapat lihat dalam yin and yang ataupun beberapa lagi rekaan-rekaan yang cuba bercakap tentang balancing. Segala kesenian etnik Kejaman dapat dilihat kepada ukiran-ukiran kayu pada pintu tersebut yang mempunyai 1001 makna bagi menandakan bahawa Tubun Tului merupakan keluarga kepada Laja Levo yang mempunyai hak dan keistimewaan di dalam hierarki penghidupan etnik Kejaman itu sendiri. Inilah sebahagian daripada maklumat mengenai satu etnik yang jarang diserlahkan di media massa. Namun begitu, sumbangan mereka tidak kurang hebatnya sebagai pejuang dalam sejarah Sarawak. Etnik Kejaman ini adalah salah satu etnik yang masih berpegang teguh kepada warisan budaya mereka yang diperturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain dari dulu sehinggalah sekarang.